Baik, pada pagi ini kita akan bersama Yang Mulia Ustaz Abdul Rahman Haji Ajar untuk sama-sama menjelaskan bagaimana menghadirkan khusyuk dalam solat bahagian kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tanpa buang masa, kita teruskan bersama dengan Ustaz untuk mengusirkan sedikit ulang kaji. Ulang kaji lepas, ya. Khair, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bihaqqi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada minggu yang sudah telah kita ni bicarakan selepas sedikit, iaitu bagaimana menghadirkan hati ketika khusyuk, bagaimana menghadirkan khusyuk di dalam solat bahagian pertama. Jadi ulang kaji dululah sebelum masuk yang baru. Ingat ke tidak ingat ni? Ingat ke ni? Ingat sedikit lah. Memang ingat, yang saya ingat kalau kita ni waktu sedang angkat takbir itu macam-macam, tetap ingat kerana nilai-nilai. Terutama belum khusyuk. Saya ingat kristal lah. Jadi itu kita ni bincangkan 1 daripada 6. Bahagian pertama tu 1/6. Jadi maksudnya Ustaz ada 5 lagi ni. Ada 5 lagi. Jadi yang nombor 1 tu bahagian pertama yang dimaksudkan itu ialah hudurul qalbi, iaitu hadirkan hati. Apa maksudnya hadirkan hati? Iaitu memutuskan semua yang di luar ini, melainkan tindakan dan ucapan di dalam sembahyang sahaja. Yang lain putuskan. Jadi antara untuk membantu menghadirkan hati ini 2 perkara yang sudah terbincangkan, ya, iaitu pilihlah tempat, tempat yang anggarannya dapat menjaga penglihatan dan dapat menjaga pendengaran. Jangan sekarang pilih tempat yang seperti yang beritahu tadi, ya. Di bilik tamu contohnya, Allahu Akbar, nampak kristal. Macam pacas sedikit anak sianu ni katanya. Allahu Akbar. Dan juga yang kedua pula Ustaz? Yang kedua ialah jaga daripada pendengaran. Contohlah sembahyang di pasar. Jadi cuba usahakan jauh-jauh daripada pasar. Kerana takut sekarang rumahan sekilo RM5. RM5 kita je. Ya Allah, habis ni sekarang. Allahu Akbar. Sami-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi artinya sudah kita dibincangkan. Untuk menghadirkan hati, cuba bantu tempat yang sangat bersesuaian, jauh daripada bising, jauh daripada menghilangkan fokus kita ni. Baik, itu sudah kita dibincangkan. Sekarang kita ni masuk daripada mula sekali. Bila sepatutnya khusyuk itu tiba. Jadi khusyuk itu tiba bukan waktu sembahyang, bahkan awal sebelum lagi. Bila waktunya itu? Ketika mendengar azan pun sudah terasa khusyuknya. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya, saya bagi contoh, Rasulullah SAW apabila mendengar azan, maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW pun seolah-olah ini kenal kami lagi. Terus saja kalau bercerita mendengar azan, terus saja minta maaf, Assalamualaikum, terus saja seolah-olah dia kenal lagi kami. Macam itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mendengar azan, maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, katanya sesungguhnya panggilan anitah yang dibagi pertanggungjawaban kepada orang yang beriman. Jadi segera menunaikan, segera memanggil menyahut seruan azan. Satu. Dan kedua, apabila berwudu, ini usaha untuk mengkhusyukkan dalam sembahyang dia. Di luar sembahyang pun sudah kita ni hadirkan hati. Ketika berwudu, betul kita ni cuci tangan, kita ni cuci mulut, muka, tangan sampailah akhir. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Asrarus Salah,
betul kata ni sudah cuci yang tadi, tapi jangan lupa kata Imam Ghazali, kalau yang zahir sudah engkau cuci, maka macam batu jua hatimu pun kena cuci. Ni katanya cuci daripada macam mana mencuci hati? Dia dapatlah cuci pakai air melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu waktu ia sebelum Isra Mi'raj dicuci dengan air Zam-Zam. Subhanallah, itu mukjizat Rasulullah. Kata ni macam mana mencuci hati? Maka cucilah hatimu kata Imam Ghazali dengan taubat. Kata ni cuci luaran dan cuci dalaman kita ni. Macam mana? Itulah kata ni doa. Kadang-kadang orang dengar langsung habis berdoa tu sama je sunat doa katanya. Jadi jangan, peliharalah doa tu. Ada dalam doa wudu tu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tu cuba pahami maknanya apa tu? Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat. Sungguh-sungguhlah membaca membaca habis berwudu tu tutup air baca Allahumma ja'alni minat tawabin. Jangan dulu berjalan. Ada orang sambil-sambil Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di mana khusyuknya? Di mana ia bersungguh-sungguh dalam doanya. Betul. Jadi betul-betul sungguh-sungguh. Lihatlah juga kalau ada orang belakang lari dulu. Sekarang ni orang batah lagi je katanya. Munida katanya tentu bawa sejadah. Kalau ada orang menyiringlah dulu, orang itu dulu bagi amar tu berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bersungguh-sungguh. Jadikanlah aku di kalangan orang yang bertaubat ya Allah. Jadikanlah aku di kalangan orang yang betul-betul mensucikan diri. Bila itu sudah hadir dalam hati kita ni, ketika berwudu itu kata Imam Al-Muhasibi. Kata Imam Al-Muhasibi, orang yang sudah hadir hatinya ketika berwudu, maka mudahlah hatinya hadir ketika solat. Sudah okey. Kemudian kata ni pun berada di tempat solat. Maka ingatlah kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, dengan berdiri engkau di sini ni menghadap kiblat. Betul zahirmu menghadap kiblat. Cuma kita ni lihat sentiasa bermain. Maksudnya sembahyang ini bukan zahir saja. Ya ada zahir, ada batin. Ada zahir, ada batin. Betul. Jadi betul zahirmu menghadap kiblat, tetapi hakikatnya kata Imam Ghazali engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, apabila sudah berhadapan ini, maka pandanganmu kata ni sunat melihat tempat sujud. Jangan melihat ke arah lain. Jadi fokusnya kepada tempat sujud. Masalahnya Ustaz, tempat sujud tu pun ada je Ustaz. Ada ukiran Ustaz. Satu hati-hati. Allahu Akbar. Terutama katanya habis sembahyang akan sembahyang. Okey, ambil mobile atalah macam ni. Waktu rokok Allahu Akbar. Ada bang, jangan lupa sayur. Awas kata Allah. Ada siap awas lagi tu. Jadi elakkan. Betul. Kalau boleh terbalikkan. Kemudian apa sajalah yang boleh menghilangkan fokus kita ni. Masa ni kadang-kadang masjid-masjid ada TV ada TV mempromot kuliah Ustaz Abdul Rahman setiap maghrib. Jadi usahakanlah kepada ahli takmir masjid supaya waktu sembahyang stop semua tu. Takut sekarang sambil-sambil menunggu imam sambil melihat. Ada kuliah Ustaz Abdul Rahman sini dah. Malam ni bukan apa. Allahu Akbar. Jadi usahakan itu tutup dulu. Jadi pasal itu fokus kita ni ke bawah. Itu zahirnya, tapi batinnya betul. Renungkanlah kata Imam Ghazali seolah-olah engkau di padang mahsyar. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau sedang berdiri. Kita ni di padang mahsyar kita ni berdiri Macam mati kita ni berdiri. Dan tundukmu itu adalah tunduk takut. Tundukmu tunduk yang takut. Kalau hadirkan hadir ketika sembahyang, masya-Allah. Hati kita ni pun Allahu Akbar. Seolah-olah di padang mahsyar. Dan tunduk kita ni tunduk yang takut.
Kemudian barulah kita ini mendirikan Allahu Akbar. Saya rungkaikan daripada awal lah. Mana ingat-ingatnya itu sudah tu. Kalau dah cukup sekarang bahagian ketiga. Bahagian ketiga keempat. Bila kan habis Ustaz? Wallahu. Jadi saya rungkaikan daripada Allahu Akbar. Dan ani ketika Allahu Akbar ani usahakan kita Imam Ghazali fokus sungguh-sungguh dan hatimu itu sungguh-sungguh Allahu Akbar. Jangan garang sambil ingat sayur tadi ya. Sini betul Allahu Akbar, tapi dalam hati sayur maha besar. Pasal hatinya ingat sayur, sayur. Lasas lupa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahu Akbar. Jadi usahakan takbiratul ihram itu sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan rasakan kebesaran Allah. Ada orang betul ia sebut Allahu Akbar tapi hatinya langsung ingin membesarkan Allah. Tapi besarkanlah Allah Subhanahu wa taala itu sungguh-sungguh. Allah itu Maha Besar. Dan apabila ia merasakan Allah itu Maha Besar, barulah ia membaca macam apa tu? Baca iftitah. Jangan lupa membaca iftitah. Kononlah ia katanya atu sunat. Jangan. Sunat atulah yang menyempurnakan sembahyang kita ini. Kata Imam Ghazali, khusyuk itu dalam sembahyang seperti roh dalam jasad. Kalau roh ini dalam jasad, ini hiduplah. Khusyuk. Paling tinggi khusyuk. Yang kedua, kata Imam Ghazali, fardu itu, amalan fardu, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud. Fardu itu seperti organ dalam tubuh. Kalau jantung ini ada boleh hidup. Ini dah boleh hidup. Jadi mesti ada fardu. Sunat seperti anggota badan yang lain. Kalau indah ada, contoh indah ada tangan, maukah? Apa juga sunat? Sunat indah ada tangan. Masih hidup indah ada tangan. Tapi kurang sempurna. Kurang, kaki hilang, ini pun hilang, kudung ke dia. Maukah kudung? Jadi jangan tinggalkan. Betul. Jadi baca iftitah Allahu Akbar. Ada orang meninggalkan iftitah. Kenapa? Kenapa dia tinggalkan? Aku confuse Ustaz. Yang mana satu tu katanya? Wa ma ana minal musyrikin ke muslimin? Wa ma ana minal saya menjawab. Takutlah aku menjawab kita salah dengar. Bera satu Brunei ni. Allahu Akbar. Wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Jangan kerana terbalik. Wa ana minal musyrikin katanya. Dan aku di kalangan orang yang musyrikin. Dan bukanlah aku di kalangan orang yang muslimin. Astagfirullah. Jadi pasal itu salah satu daripada tips yang kedua yang kita akan kongsikan hari ini ialah faham apa makna dalam bacaan sembahyang. Iaitu tafahum. Nombor satu, hudurul qalbi. Yang kedua ialah faham apa makna dalam bacaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faham bacaannya. Macam mana kan faham Ustaz? Dia cakap Arab Ustaz. Dia cakap Arab. Kalau aku orang Arab, okeylah Ustaz, okeylah katanya. Pendidikan Arab. Kami dia belajar Arab Ustaz. Macam mana caranya? Maka cubalah usahakan untuk belajar. Dan ataupun paling kurang balilah buku di kedai. Ada di kedai tu, fahami bacaan di dalam solatmu. Tidak apalah, berkorbanlah RM10. Betul. Untuk sepanjang hayat, bahkan untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Jadi fahami. I have no time now Ustaz. Gitu. Allah. Terus ketua Indonesia tu antam. I'm busy man. Gitu. Aku sibuk. Kata, ini apa? Sehari baca Allahu Akbar kabira. Sudah cukup. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Sebesar-besarnya. Sudah cukup. Esok lagi sambung. Alhamdulillah. Esok lagi walhamdulillahi kathira. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kathira itu siapa? Apa kathira? Sebanyak-banyaknya. Okey, esok lagi. Esok sambung lagi. Sampailah akhir. Sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Apa artinya?
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi apa artinya? Sami'allahu liman hamidah, at-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warfa'ni. Daripada awal sampai akhir ia tahu maknanya. InsyaAllah sangat besarlah manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Apalagi ia baca hari ini, ia hafal hari ini, ia praktikkan terus. Kata dia ada masalah gini. Mungkin rasanya lebih kurang 2 minit Ustaz. Jadi memang ini sambung, mencukupi. memang sambung yang ketiga ni nanti. Rasanya ini mencukupi Ustaz. Jadi ada 6 bahagian. Jadi subhanallah masya-Allah arti yang kita mau sampaikan. Dan apa yang penting alhamdulillah kami akan kongsikan bersama bes kita. Kami mempunyai juga kursus yang kami tawarkan kepada orang ramai. Mungkin kursus iaitu kursus mahalusi ibadah solat. Baik. InsyaAllah Ustaz akan kami kongsikan nanti sekali nanti akan posternya kepada Auda di mana sebenarnya masa agak mencuburi kita Ustaz. InsyaAllah akan ada lagi bahagian yang ketiga Ustaz insyaAllah. Dan juga insyaAllah juga Auda akan kami kongsikan nanti akan apa yang dikongsikan oleh Ustaz ini kursus menghalusi ibadah solat nanti. Baik, kita ucapkan terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Dia mengambil masa. Indah mengapa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.